Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan ataupun dengan tajuk ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga langkah-langkah untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita akan masuk dalam bab kesempurnaan iman. Kerana mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu cabang akidah, iaitu tanda keimanan seorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ingin mendapat maqam, yakni kedudukan kesempurnaan iman, wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Demi jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada dirinya, hartanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Hadis ini kalau kita melihat dalam bab iman di dalam Sahih Bukhari, kita akan mendapati hadis ini sangat berat bagi kita. Kalau kita itu tidak sampai ada rasa mahabbah, kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak sempurna iman kita. Kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia, setinggi-tinggi kedudukan, sesuci-suci dan seagung-agung manusia dalam semua keadaan. Masya-Allah, tabarakallah. Semua ini menjadikan baginda sebagai insan yang paling layak untuk dicintai, kerana baginda merupakan manusia paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa sekalipun, baik dengan akhlaknya, baik dengan tingkah lakunya, baik dengan segala-galanya, tubuh badannya, semuanya sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa dalam berdakwah. Baginda berdakwah mengajak manusia sejak masih berada di bumi Makkah sehingga baginda berhijrah ke Madinah. Ketika itu di Makkah, 3 tahun secara sir, secara sembunyi-sembunyi, kemudian 10 tahun secara terang-terangan. Masya Allah, tabarakallah. Tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan untuk menyampaikan dakwah. Tak kisahlah sama ada diterima ataupun tidak,
Maka dengan itu kita sebagai yang membawa risalah baginda Nabi SAW pun kena begitu menyampaikan dakwah, sama ada disukai ataupun tidak, sama ada orang akan melihat apa yang kita sampaikan ataupun tidak, diterima atau tidak. Tetapi kerja dakwah ini wajib bagi kita untuk melakukannya, semua orang, bukan saja para asatizah, bukan saja para ustaz, ustazah, tetapi setiap orang wajib berdakwah. Maka dengan itulah barulah lengkap kita itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Seluruh masa, tenaga dan kesempatan digunakan untuk tujuan dakwah demi mengeluarkan umat daripada kegelapan maksiat dan dunia kepada cahaya petunjuk ilahi dan kebahagiaan akhirat yang abadi. Baginda Nabi SAW menggunakan keseluruhan kesempatan waktu untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah SWT, apa yang dilarang oleh Allah SWT, tanpa ada rasa gentar, tanpa ada rasa takut, walaupun diancam dengan ancaman bunuh oleh musuh sekalipun, tetap Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Kasih sayang yang mendalam kepada umat, itulah Rasulullah SAW. Baginda sangat sayang dan kasih kepada umat. Semua ini terangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Datang kepada kamu, bukan kamu pergi kepada rasul. Rasul itu datang kepada kamu, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan kamu sendiri, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia, agar kita itu mudah memahami bahasa manusia, pribadi manusia, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu. Baginda Nabi SAW tidak mahu memberatkan umatnya. Banyak perkara-perkara yang Rasulullah takut kalau ia difardukan kepada umatnya. Sekarang masuk bulan Syaban, bulan hadapan bulan Ramadan, sehingga kan solat tarawih pun Rasulullah SAW takut menjadi bebanan kepada umatnya. Di mana Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, malam pertama keluar, ramai yang ikut. Malam kedua, keluar lagi, pergi ke masjid, lebih ramai lagi yang ikut, yang menyebabkan akhirnya Rasulullah SAW tidak keluar-keluar, tidak pergi lagi ke masjid untuk menunaikan solat tarawih, kerana takut ia difardukan oleh Allah kepada umatnya. Tengok, begitu hebatnya baginda Nabi SAW yang sangat inginkan kebaikan bagimu. Rasulullah inginkan kebaikan, maka dengan itulah banyak ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW yang menyebabkan kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah nakkan kebaikan kepada kita. Walaupun perkara-perkara kecil. Sehingga kan Rasulullah bersabda, la takhiran minal ma'rufi syai'a. Jangankah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan senyuman. Dapat ganjaran pahala tak? Dapat. Hanya senyum saja dapat ganjaran pahala. Masya Allah, tabarakallah. Adapun umat-umat terdahulu ataupun orang-orang yang tidak beriman, mereka itu juga melakukan perkara seumpama kita, tetapi mereka tak dapat kebaikan, tak dapat ganjaran pahala. Kita tidur dapat pahala kalau kita tidur mengikut petunjuk yang diajar oleh Rasulullah SAW. Masuk tandas dapat pahala. Bayangkan, orang-orang kafir juga mereka masuk tandas.
sakit perut, masuk tandas, tapi tak dapat pahala. Dapat buang air sajalah. Tapi kita orang yang beriman, yang menjadi umat Nabi SAW, apabila masuk tandas, Allah, dapat ganjaran pahala. Kerana apa? Kerana kita membaca doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW untuk masuk ke dalam tandas dengan mengucapkan Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan mendahulukan kaki kiri, dapat pahala. Nanti keluar tandas pula dengan mendahulukan kaki kanan. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Bukan. Ghufranak. Ampunkan aku. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adna wa'afani. Kerana telah hilang sakit perut tadi. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Perut hilang sakit, pahala pun dapat. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Bangun tidur, dapat pahala tak? Dapat pahala. Orang lain bangun tidur, yang tak dapat pahala macam mana? Kerana tidak menjadikan tidur itu sebagai ibadat. Hanya menjadi sebagai adat. Tapi di saat kita bangun daripada tidur, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dapat kita pahala. Tengok, mudah kan? Bagi orang minum dapat pahala, bagi orang makan dengan niat sedekah dapat pahala. Tengok, begitu banyak. Sedangkan umat-umat terdahulu tak ada macam tu. Tak ada. Baca Quran satu huruf diberi ganjaran 10 ganjaran hasanah. Allah, ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah inginkan kebaikan bagimu, dan amat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Rasulullah sayang kepada kita. Rasulullah sangat kasih kepada umatnya yang beriman. Harisun, sirah mubalaghah yang menunjukkan begitu kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang beriman. Baik. Kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu gambaran kecintaan Nabi kepada umatnya. Cinta Nabi SAW kepada umat baginda adalah gambaran cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat mengasihi baginda Nabi SAW Nabi SAW lalu menyalurkan kecintaan Allah SWT ini dan menyebarkan kepada seluruh alam. Risalah kenabian adalah gambaran risalah kecintaan daripada Allah SWT kepada Rasulnya. Iaitu apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun share juga dengan umatnya, berkongsi juga dengan umatnya. Tak keseronok kita tu. Dan kerinduan Nabi SAW kepada umat akhir zaman. Kita lah umat akhir zaman. Rasulullah sangat rindu dengan kita. Sangat rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Nur Ismail, Masya Allah, tabarakallah. Sidang hadirin, sidang penonton, mudah-mudahan Allah SWT rahmati kalian dan menjadikan kalian umat baginda Nabi SAW yang dicintai, yang dikasihi oleh Rasulullah SAW. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wadattu anni laqitu ikhwani. Aku ini, kata Rasulullah, ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Dengan saudara-saudaraku macam kita lah. Rinduan nak bertemu dengan saudara kita yang berada di luar negeri. Tapi amat malang sekali terpaksa kita pendam kerinduan itu. Kerana perintah larangan PKP belum lagi dapat kita merentas negeri. Rindu nak bertemu dengan saudara-saudara. Tetapi Rasulullah siapa dia? Saudara-saudara dia. Yang Rasulullah
ingin sangat bertemu ni. Lalu sahabat pun bertanya. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, awalaisa nahnu ikhwanuka? Bukankah kami ini ya Rasulullah? Bukankah kami ini ya Rasulullah saudara-saudaramu? Yang kamu rindu ni kamilah ya Rasulullah ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman denganku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Kita pernah tak jumpa Rasulullah? Pernah tak melihat Rasulullah? Tak pernah. Tapi kita beriman tak dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita beriman. Kita solat, nanti bulan Ramadan kita puasa, kita ada kemampuan kita keluarkan zakat, ada lagi kemampuan kita naik haji, kita lakukan kebaikan. Itu tanda keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan perkara-perkara yang fardu, belum lagi dengan yang sunat-sunat. Yang fardu itu mesti didahulukan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani wa amani bir marratan. Beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi sebut sekali ya. Siapa yang pernah melihat Rasulullah ini? Sahabatlah. Di zaman Rasulullah bersama dengan para sahabat. Adapun tabi'in, mereka itu tak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat. Tabi'in bertemu dengan tabi'in, tak bertemu dengan sahabat. Kita ni bukan tabi'in lagi dah jauh sangat dah. Dah jauh sangat dah. Lalu Rasulullah menyambung lagi, watuba liman lam yarani wa amani bi sam'an marrat. Dan beruntunglah siapa yang tidak pernah melihat aku. Kita lah yang tak pernah melihat Rasulullah. Tapi kalau dapat melihat Rasulullah, lebih lagi beruntung kan. Dan beriman dengan aku. Nabi sebut berapa kali? 7 kali. Yang sahabat tadi dapat sekali ya. Kita 7 kali. Beruntung siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku. Itu sahabat. Sekali ya Rasulullah sebut. Adapun kita, Rasulullah sebut, tuba wa tuba wa tuba wa tuba 7 kali. Beruntunglah. Kita kan, beruntung tak beruntung? Umat yang mendapat keuntungan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab apabila kita mendapat kebaikan, keuntungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita sangat-sangatlah bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kerana engkau telah menjadikan kami ini umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Apa guna jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kalau tidak beriman? Tak beriman, tidak dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab beruntung kita. Bukankah yang lantunkan qasidah oleh Habibuna Habib apa ni, beberapa para Habib, para munsyid yang berqasidah, Habib Syekh yang membaca qasidah tu kan, ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana
Betapa beruntungnya kami, betapa beruntungnya kami, betapa beruntungnya kami, betapa beruntungnya kami. Beruntung tak? Beruntung lah. Sebab apa? Kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Zahara dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad ya hadana bi Muhammad Zalikal fadlu min Allah. Telah muncul agama yang dibawa dengan munculnya Nabi Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kami mendapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibacakan tu, ya Hanana tu tak salah kita baca tu. Sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Merasa gembira kerana kita itu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak mahu umatnya diazab. Sebagaimana Nabi-Nabi yang lain mendoakan kebinasaan untuk umatnya. Nabi Nuh, habis umatnya yang tidak beriman, ditenggelamkan. Ditenggelamkan dengan banjir. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Tetapi Rasulullah SAW tidak mahu umatnya diazab oleh Allah SWT. Pernah satu hari Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap kaumnya. Nabi Ibrahim kan kecewa apabila kaumnya tak nak mengikut jalannya. Begitu juga dengan Nabi Nuh berdakwah, masya-Allah, tabarakallah, 950 tahun. 950 tahun yang ikut 80 orang aja. Tak ke sedih tu? 950 tahun. Macam saya lah, Ustaz Hanif ni buat kuliah hari-hari yang ikut 5 orang je. Tapi kita janganlah sampai begitu, kerana jalan dakwah ini memang banyak liku-likunya. Tetap juga kita menyampaikan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW membaca firman Allah tentang kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap kaumnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak umat manusia. Kan di zaman Nabi Ibrahim kan, yang banyak berhala ketika itu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Oleh itu, siapa yang menurutku, maka ia adalah daripada golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Nabi Ibrahim AS juga tidak mahu kaumnya itu diseksa oleh Allah SWT, tetapi menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Kemudian baginda Nabi SAW kemudiannya membaca tentang kepasrahan Nabi Isa AS pula terhadap kaumnya. Nabi Isa begitu juga. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, kata Nabi Isa AS, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sajalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu kepasrahan Nabi Isa AS terhadap kaumnya. Lalu air mata baginda Nabi SAW jatuh berlinangan, menangis Rasulullah membaca firman Allah di mana Nabi Ibrahim, Nabi Isa menyatakan kepasrahannya kepada Allah, berlinang air mata Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala lalu menurunkan Jibril alaihi salam dan berfirman, wahai Jibril,
tanyakan kepada Muhammad, apakah yang menyebabkan dia menangis? Sedangkan Allah SWT itu maha mengetahui. Tetapi sebagai perantaraan, tanyakan kepada dia kenapa dia menangis. Lalu Jibril alaihissalam pun turun dan bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Baginda pun menjawab, ummati ya Jibril, umatku wahai Jibril. Rasulullah memikirkan tentang umatnya, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihissalam naik semula dan mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda menangis kerana memikirkan umatnya, sedangkan Allah SWT maha mengetahui. Lalu Allah SWT berfirman kepada Jibril alaihi salam, anzil ila Muhammadu wa qul lahu inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka fihum. Turunlah kamu kepada Muhammad dan katakan kepadanya, ini hadis Qudsi ya, di dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya kami akan redha kepadamu, pada umatmu, dan kami tidak akan menyedihkan kamu kerana mereka. Allah bagi kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umat engkau tidak akan merasa sedih dengan adanya engkau ni. Dan kami ini Allah redha dengan umat engkau. Kerana Rasulullah SAW tidak mahu, tidak redha walau seorang pun umatnya masuk neraka. Tak nak Rasulullah SAW. Allah. Riwayat menunjukkan bahawa kehidupan baginda Nabi SAW sangat sederhana. Kita berlebihan, Rasulullah sederhana. Bak kata guru kami kan, Rasulullah SAW makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Rasulullah tidurnya sikit, kita sikit-sikit tidur. Itu beza. Baginda hanya makan 3 biji kurma dan minum air zam-zam. Itulah makanan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW banyak dalam keadaan kelaparan, sehingga kan Rasulullah mengikat batu-batu pada perutnya. Baginda Nabi SAW juga sering berpuasa, sehingga kan pernah kan kisah yang mana Rasulullah SAW balik pada solat subuh daripada masjid, kemudian balik ke rumah, tanya kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, wahai Aisyah, ada tak makanan? Ada tak makanan ke rumah kita ini? Sayyidatina Aisyah kata, tak ada ya Rasulullah. Kalau macam tu aku berpuasa lah. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Pernah sahabat melihat bekas pelepah kurma di belakang baginda yang mulia kerana dijadikan tempat alas tidur Nabi SAW. Ketika menjalani hidup yang penuh sederhana sebegini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu akan memberikan apa saja kepadamu, maka dengannya kamu akan redha. Bukan Rasulullah itu tidak kaya dah. Rasulullah kalau nak kaya, Masya Allah, gunung boleh bertukar menjadi emas. Kalau Rasulullah nakkan jawatan, kedudukan, Masya Allah, tabarakallah, semua boleh didapati oleh Rasulullah. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin berbeza kan? Berbeza sangat-sangat. Bukan Rasulullah itu miskin dah. Rasulullah kaya. Kalau korban berapa ratus ekor unta, kita satu bahagian ya korban. Itu pun bukan tiap-tiap tahun. Rasulullah kaya. Tinggal lagi Rasulullah memilih hidup secara zuhud. Ini yang dia katakan. Jika Nabi SAW mahukan kemewahan, harta dan kesenangan, nescaya baginda akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala semua itu. Namun disebabkan cintakan umat, Rasulullah melakukannya kerana mencintai umat. Ibnu Abbas
radhiyallahu ta'ala meriwayatkan ridahu an tadkhulu ummatuhu kulluhumul jannah. Keredaan baginda ialah jika umatnya keseluruhannya dimasukkan ke dalam syurga. Sehingga kan nanti pada hari kiamat nanti, Nabi SAW tetap sujud kepada Allah, sehingga kan Allah menegur perbuatan Rasulullah. Ini bukan waktu sujud dah. Waktu ni sekarang ni untuk menghakimi, mengadili perbuatan mereka-mereka yang ketika hidup di dunia. Rasulullah tak peduli. Rasulullah tetap juga tunduk sujud kepada Allah, bermohon kepada Allah agar dikeluarkan umatnya daripada neraka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau Rasulullah nak masuk seorang-seorang, Rasulullah dah masuk dah. Kalau tak memikirkan umatnya seumpama kita lah. Orang lain lah. Siapa suruh buat tak betul, itu kita. Tetapi baginda Nabi SAW tak mahu macam tu. Rasulullah SAW terlalu kasih kepada umatnya. Seorang pun umatnya dia tak nakkan Allah campakkan ke dalam api neraka. Begitu kasihnya Nabi SAW kepada umatnya itu, sehingga kan daripada kehidupan di dunia sampailah akhirat tetap juga Rasulullah memikirkan ke umat, terhadap umatnya. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, la yarda Muhammadun wa ahadun min ummati finnar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak redha seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Adapun kita mudah menerakakan orang kan. Itu kita. Rasulullah tak redha umatnya masuk neraka. Kita mudah sangat untuk menghukum seseorang itu masuk ke dalam api neraka hanyalah kepada perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara yang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebab kita memahami satu hadis yang kita mentafsirkan sendiri hadis tersebut yang menyebabkan kita menghukum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman yang begitu berat, iaitu masuk ke dalam neraka. Itu berat betul tu. Allah, mudah-mudahan janganlah begitu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak begitu. Rasulullah itu tidak redha seorang umatnya pun masuk ke dalam api neraka. Sedih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau umatnya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kasihnya, sayangnya, cintanya Rasulullah kepada umatnya begitu tinggi makamnya. Allahu Rabbi. Sayang sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Adapun kita senang je kan. Kita faham satu hadis kan. Seumpama hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru itu bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat itu masuk api neraka. Lalu kita pun menghukum orang yang menyambut Maulidur Rasul itu bid'ah. Orang yang buat tahlil arwah itu bid'ah. Masuk neraka habis semua. Janganlah begitu. Tak baik macam tu. Kerana kita memahami hadis itu secara literal, secara tidak betul. Sedangkan ada hadis-hadis yang lain yang kita tidak melihatnya bahawa orang yang buat kebaikan itu akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kerana Rasulullah itu sibuk. Itu sebab
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meletakkan tentang hadis bid'ah itu ada dua. Dia kata ma ahdatha wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an asaran fahuwal bi'adatu dhallah wa ma ahdasa min khairi wa lam yukhalif syai'an min zalika fahuwal mahmud. Satu perkara yang diadakan, perkara yang tak ada contohnya tapi kita buat, tapi baik, dan ia bercanggah dengan kitab, sunnah dan ijma' ataupun athar, maka ia adalah bid'ah yang sesat. Kalau bercanggah, satu perkara yang diadakan dari perkara kebaikan dan tidak bercanggah dengan kesemua di atas, maka ia adalah terpuji. Sebab ada hadis mauquf. Riwayat Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimu qabihan fa huwa indallahi qabih. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia adalah baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka ia adalah buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut maulidur Rasul baik ke tak baik? Baik. Membuat kenduri arwah tahlil arwah baik ke tak baik? Baik. Membaca tahlil la ilaha illallah, membaca Al-Quran di dalamnya, menjamu orang makan bersedekah, adanya silaturahim. Maka kalau kita katakan perkara itu perkara yang baru yang diada-adakan, salah kita. Kerana ada nas daripadanya, iaitu perkumpulan kita itu. Bukankah ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah Munawwarah, sampainya Rasulullah mengucapkan ya ayuhan nas, wahai manusia, assus salam, sebarkan salam. Ketika kita buat majlis tahlil tu, orang datang semua bersahut-sahutan, orang bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Banyak orang bagi salam, kan semua saling doa mendoakan, dan tidak balik lagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamulah makan. Kenduri arwah ada jamu makan tak? Ada. Yang suruh oleh baginda Nabi SAW, jamulah makan. Dengan niat untuk kita sedekahkan kepada si mati. Dapat tak pahala? Dapat. Wasilul arham, hubungkan silaturahim. Ketika itulah datanglah sanak saudara kita semuanya. Kan? Yang sebelum ini jarang-jarang datang jumpa kita. Tapi apabila kita itu ditimpa ujian oleh Allah SWT, musibah dan sebagainya, ada kematian, semua datang. Terhubung tak silaturahim? Terhubung. Masya Allah, tabarakallah, jumpa balik. Jadi tiga-tiga ini hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Hanya satu saja, hablum minallah. Wasallu bil laili wan nasi niyam, dan dirikanlah salat malam di saat orang lain tidur. Tadkhulul jannati bis salam, dan kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Jadi janganlah kita hukum, tak baik kita hukum orang macam tu, kerana Rasulullah pun tak reda seorang umatnya masuk ke dalam api neraka. Tiba-tiba kita mudah sangat. Kemudiannya dibukakan pintu taubat dan dilimpahkan rahmat. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, qalat Quraisyun lin Nabi, kaum Quraisy berkata kepada Nabi SAW, ud'u lana rabbaka an yaj'alana safa dahaban wa nu'bika. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami dengan menjadikan
Bukit Safa bertukar menjadi emas, baru kami akan beriman denganmu. Melampau betul. Suruhnya Rasulullah berdoa kepada Allah agar Bukit Safa itu bertukar menjadi emas, baru kami beriman. Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya balik. Wa taf'aluna. Baginda bertanya, sungguh kamu akan lakukan? Kamu akan lakukan ke? Ya, dia kata, na'am, ya. Nah. Jadi kata Ibnu Abbas ketika itu, faqala fada'a atahu Jibril faqala inna rabbaka azza wa jalla yaqra'u 'alaika salam. Maka baginda berdoa, lalu Jibril datang kepada baginda dan berkata, sesungguhnya Tuhanmu azza wa jalla menyampaikan salam kepadamu, dan dia berfirman, wa yaqulu in sya'ata ashabala humus safa zahaban faman kafara ba'da zilka minhum azabtuhu azaban la u'azzibuhu ahadan minal alamin wa in sya'ta fatatu lahum babit taubati warrahmah. Nah, jika engkau hendak, akan ditukarkan untuk mereka Bukit Safa itu menjadi emas. Kalau dah Rasulullah nak, Allah akan tukar Bukit Safa itu menjadi emas. Kan kita daripada Safa ke Marwah, kita tengok Safa itu emas lah. Dan sesiapa yang masih kufur selepas itu daripada kalangan mereka, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku azab seorang pun sebelum ini. Namun sekiranya engkau hendak, aku bukakan untuk mereka pintu taubat dan rahmat. Pilih mana satu? Nak Bukit Safa jadi emas, ataupun aku akan bukakan pintu taubat untuk mereka. Allah. Qala bal babit taubati warrahmah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahkan aku memilih engkau bukakanlah pintu taubat dan rahmat bagi orang-orang yang memusuhi aku, mereka yang mengingkari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bahaki dan Tabrani. Jadi itulah di antara ciri-ciri kasihnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Baik. Dah masuk isyak ke tuan-tuan? Sebab saya biasanya kuliah ini sampai isyak saja. Sebab tidak mahu memberatkan tuan-tuan dan begitu juga. Sebab kita ambil sikit-sikit. Setiap hari dalam 30 minit. Mudah-mudahan yang sedikit kita kongsikan ni akan kita sambung lagi besok pagi, besok tengah malam. Mudah-mudahan ia tidak menjemukan tuan-tuan untuk mendengar. Yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Jadi dengan itu kita tutuplah kuliah secara online ini, iaitu ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT akan menjadikan kita umat yang dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga menjadi umat yang dicintai ataupun dicintai oleh umat yang lain. Maka kita tutuplah dengan doa untuk umat Nabi Muhammad SAW keseluruhannya, baik yang bersama saya ketika malam ini yang menonton, ataupun yang tidak bersama, ataupun kedua ibu dan ayah kita, ataupun saudara mara kita, semua kita doakan kebaikan untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma fas umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an umat Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutupilah kekurangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kecukupan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perbaikilah urusan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kesihatan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lindungilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, wahai Tuhan pemelihara seluruh alam. Ampunilah umat Sayyidina Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan pemelihara seluruh alam. Lapangkanlah umat Sayyidina Muhammad dengan kelapangan yang datang dengan segera, wahai Tuhan pemelihara seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.